Salam sejahtera semua. Tetamu yang dihormati sekalian, bersyukur kita kerana pada hari ini kita dapat bertemu lagi dengan slot seterusnya iaitu Gelanggang Forum bersama saya, Ciklinchan Rigi Anagiri pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita seakan pernah mendengar keluhan seperti, entahlah, dalam hati ini macam tak ada apa-apa, kosong. Aku takutlah orang tinggalkan aku macam sebelum ni. Kenapa tak ada orang yang faham aku, yang sangat aku ni? Ini adalah antara keluhan-keluhan yang mungkin anda pernah dengar. Sesetengah daripada kita mungkin memedahkan luahan ini dan merasakan ianya satu perkara yang remeh, macam drama aja. Walau bagaimanapun, sebenarnya terdapat insan-insan di luar sana yang sedang bertarung saban hari dengan perkara yang pada pandangan kita bukanlah satu masalah. Mereka ini mungkin mengalami kecelaran mental yang dinamakan sebagai kecelaran personality abang atau lebih dikenali dengan istilah borderline personality disorder. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, kecelaran personality tidak boleh dianggap sebagai perkara yang remeh. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Fitriana Adila binti Muhammad Saleh. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudari Fatin Nabilah binti Don. Selamat datang, Saudari. Dan ahli panel kita yang ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Kalishah Ashazalin binti Zulkifli. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih pengurusi yang cantik molek peketingnya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dihormati Allah sekalian. Pada pendapat saya, setiap individu sebenarnya mempunyai personaliti yang tersendiri yang membentuk ciri-ciri seseorang individu itu berfikir, berinteraksi serta menjalani kehidupan harian, tetapi hanya segelintir sahaja yang mempunyai masalah kecelaruan personaliti. Terdapat banyak jenis kecelaruan personaliti, tetapi antara jenis-jenis kecelaruan personaliti yang mungkin anda pernah dengar adalah jenis paranoid, antisosial dan narsistik. Kecelaruan personaliti merupakan sejenis kecelaruan mental di mana seorang individu itu mempunyai corak pemikiran, imej diri, kefungsian dan tingkah laku yang tidak fleksibel. Cara mereka melihat sesuatu keadaan itu berbeza dari individu normal. Ini menyebabkan mereka sukar untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sehingga menimbulkan masalah dalam perhubungan, kehidupan sosial serta pekerjaan. Ia lebih bersifat kekal dan tidak fleksibel sehingga menyebabkan tekanan ke atas individu tersebut. Masalah yang sering timbul dalam tingkah laku kecelaruan personaliti biasanya melibatkan kegagalan mengawal diri sendiri dan menghadapi kesukaran untuk membina perhubungan yang rapat dengan orang lain. Namun demikian, ada yang tidak menyedari bahawa mereka mempunyai kecelaruan personaliti kerana mereka merasakan bahawa cara mereka berfikir serta bertindak adalah semula jadi bagi diri mereka. Ini membuatkan mereka cenderung menyalahkan orang lain atas kesulitan atau cabaran yang dialami oleh diri mereka. Kecelaruan personaliti biasanya bermula ketika remaja atau awal usia dewasa. Ia hanya boleh didiagnoskan setelah berusia 18 tahun kerana sebelum usia itu, personaliti seseorang itu belum lagi terbentuk sepenuhnya. Dari segi statistik, dianggarkan kira-kira 9 hingga 15% dari penduduk dunia mempunyai masalah kecelaruan personaliti. Terdapat pelbagai jenis kecelaruan personaliti yang telah dikenal pasti. Di Amerika Syarikat, dianggarkan sebanyak 9% rakyatnya mempunyai sekurang-kurangnya satu jenis kecelaruan personaliti, manakala di kalangan pesakit psikiatri pula kira-kira 40 hingga 60% mempunyai kecelaruan ini. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel
Pertama, ada menyatakan bahawa di Amerika Syarikat dianggarkan sebanyak 9% rakyatnya mempunyai sekurang-kurangnya satu jenis kecelaran personaliti, manakala di kalangan pesakit psikiatri pula, kira-kira 40 sehingga 60% mempunyai kecelaran ini. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Bagaimanakah pesakit kecelaran personaliti ini didiagnos? Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana pesakit kecelaruan personaliti ini dapat dikesan berpandukan kriteria ditetapkan dalam Manual Statistik Diagnostik edisi ke-5 oleh Persatuan Psikiatri Amerika. Sebenarnya bukanlah mudah untuk mengenal pasti atau melabelkan seseorang itu sedang mengalami kecelaruan personaliti kerana ia perlu memenuhi kriteria tertentu. Proses diagnosis penyakit ini melibatkan penilaian secara temu bual yang berlanjutan untuk mengesahkan penyakit ini ada pada seseorang itu. Jadi, sejarah penyakit, trauma atau pengalaman lampau, cara mengendalikan tekanan serta ciri ketara individu yang diambil maklum serta dinilai akan dinilai dengan teliti. Ini adalah penting untuk mengambil maklum tentang cara individu tersebut berfikir serta bertindak dalam pelbagai situasi. Selain daripada mendapatkan penjelasan keadaan daripada pesakit, ahli keluarga turut ditemu bual bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ciri-ciri atau gejala yang ada pada individu itu di rumah mereka. Pemeriksaan fizikal atau dadah turut dijalankan supaya kita tahu bahawa penyakit itu adalah disebabkan oleh kecelaruan personaliti, bukanlah daripada pengaruh dadah atau kesihatan fizikal yang lain. Terima kasih kepada panel kedua kita atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya kita tidak boleh mensifatkan kecelaruan personaliti ini sebagai perkara yang remeh. Jika dua orang ahli panel kita tadi menerangkan tentang apa itu kecelaruan personaliti dan bagaimana kecelaruan personaliti ini didiagnos, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan adakah kecelaruan personaliti ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza? Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangka lagi. Kecelaruan personaliti ini merupakan satu penyakit yang kita dapat lihat akan tetapi hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengalami gejala ini. Saya mempersilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberi sedikit ulasan. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan pelbagai soalan intelek. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan untuk memahami dengan lebih mendalam orang yang mengalami kecelaruan personaliti ini. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang punca kecelaruan personaliti ini. Terima kasih kepada pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, kecelaruan identiti ini perlu diubati. Orang ramai mempunyai hak untuk berasa risau dengan keadaan pengidap penyakit ini. Pengalaman gaya hidup yang sihat serta sokongan yang baik daripada keluarga dan rakan-rakan juga dapat membantu dalam menguruskan kecelaruan personaliti yang dialami oleh seseorang. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga. Masih berlegar dalam persoalan yang sama, iaitu apakah yang boleh meningkatkan risiko seseorang kepada kecelaruan personaliti?
Terima kasih saudara pengerusi yang tidak kurang peta bicaranya. Pada pandangan saya, kecerahan personaliti ini bukanlah perkara yang remeh kerana jika dibiarkan perkara ini akan memberi impak yang negatif secara besar-besaran. Saya ada terbaca satu artikel di mana dia mempunyai 6 personaliti yang berbeza. Setiap masa, mereka akan bergila-gila untuk menguasai minda dan perbuatan satu jasad. Jadi, kita perlulah mengambil tahu keadaan orang-orang sekeliling kita dan mensyorkan mereka yang berkenaan untuk mendapatkan rawatan ringan. Jadi, saya rasa itu saja pada saya. Terima kasih. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga. Masih berlegar dalam persoalan yang sama, yaitu apakah yang boleh meningkatkan risiko seseorang kepada kecelaruan personaliti? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Kecelaruan personaliti mempunyai 3 kumpulan atau kluster yang dikenali sebagai kluster A, kluster B dan kluster C, di mana kumpulan ini dibahagikan mengikut jenis, ciri ataupun tingkah laku yang sama dalam satu kumpulan. Baiklah, kluster A merupakan sekumpulan personaliti yang mempunyai ataupun sifat yang aneh. Ia terdiri daripada paranoid, schizotypal dan schizoid. Kebanyakan mereka lebih gemar menyendiri dan dianggap mempunyai pemikiran yang aneh. Mereka yang mempunyai personaliti kluster A berisiko untuk mendapat psikosis. Manakala kluster B pula, ia merupakan sekumpulan personaliti yang mempunyai sifat emosional dan dramatik. Ia terdiri daripada antisosial, borderline dan narsistik. Mereka yang mempunyai personaliti tersebut berisiko untuk mendapat kecelaruan emosi ataupun kemurungan. Untuk kluster yang terakhir iaitu kluster C, ia merupakan sekumpulan personaliti yang mempunyai sifat risau dan ketakutan. Ia terdiri daripada kebergantungan, pengelakan dan obsesif kompulsif. Mereka yang mempunyai sifat yang ada pada kluster C akan berisiko untuk mendapat kecelaruan keresahan. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang patut kita pandang remeh. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, di bahagian ruang chat, kami telah menyediakan link personality disorder test untuk mengetahui jika kita mempunyai gejala-gejala kecelaruan personality. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara mohon dimaafkan.